الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang mulia kepada Tuan Imam, Imam tua dan Imam muda, dan Khatib Bilal, AJK Masjid ataupun ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para hadirin ahli semaya Jumaat semua, terlupa. Oyak gedebe-gedebe saja. Makmum tak oyak tadi. Semua tu maknanya para hadirin ahli Jumaat semua yang saya hormati. Maka Tuhan sebut di dalam Quran, innamal mu'minu. Tuhan sebut dalam Qurannya tanda kata kita ni orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Maka kita kena cari jalan mana tempat yang Tuhan sebut di dalam Quran bahawa kita ni duduk situ. Itu duduk situ ustaz. Maka satu dalil yang jelas di dalam Quran, Tuhan kata innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama, Tuhan berkecek dengan lil hasri, dengan mana sesungguhnya kalau mu nak kenal orang yang beriman kepada aku, maknanya kalau Tuhan kata orang tu beriman kepada aku, masa depan dia cerah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Tuhan sesungguhnya, apabila mari inna amin nasab mal ziyadah, untuk nak menyungguhkan. Tuhan ni bila kata sungguh, makna sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu orang yang selalu keluar tu masjid. Itu alamat molek, tanda molek dah tu. Ya'mur, mengimarah masjid, bercara kepada masjid ini, segala benda yang bersangkut dengan masjid, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada al-iman tasdiqu bil qalb wal amalu bil jawarih. Iman saat itu ialah bercahaya dengan hati. Percaya benda-benda gaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Mu nak kenal dia beriman, dia percaya benda tak nampak kelih. Berapa? Tuhan, syurga, neraka. Kalau kita percaya,
Ya ada juga jenis orang tak percaya duk khoya tak tukar. Malaikat ada ke? Ini dia cari. Ada ke malaikat ni? Ya benar ni tak nampak kelih. Iman seseorang itulah yang boleh 100% percayakan kepada benda yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman percaya benda yang gaib, syurga, neraka. Seksa kubur, soal kubur, padang mahsyar. Ini benda tak nampak kelih belakang ni, tapi dia percaya, dia yakin kata benda ni ada. Apabila dia percaya, nak tanda kata kamu itu orang yang beriman. Tasdiqu bil qalb wal amalu bil jawarih. Dia kena buat. Buat. Salah satu pertama kita kena buat, iaitu sembahyang 5 waktu, jangan tinggal dalam keadaan berjamaah. Ini penawar yang besar. Tidak ada ubat yang nak mentenangkan hati kita, yang nak menstabilkan cari makan kita, yang nak berjaya urusan pekerjaan kita, maka semaya Jumaat. Jangan tinggal. Setengah mazhab wajib. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia mempermasukkan fardu kifayah dan sebagainya. Tetapi Abu Hanifah mengatakan semaya Jumaat itu wajib. Apabila mendengar suara azan, suara bel, dan kamu tidak dihadirkan tempat yang diazan itu, fala salata lahu, maka kata Nabi, kamu bukan orang yang bersembahyang. Jadi kalau kita sembahyang di rumah, tak semna. Malaikat uzur. Jadi keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah, kita kena yakin. Dan kita ni termasuk dalam ayat innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada aku, kata Tuhan, orang yang makmurkan kepada masjid. Jadi bila kena mari masjid ni? Bila? Siapa umur? Saya mari dengan Ustaz Zu ni. Ustaz Zu ada nanti mari dengan dia. Tak biasa mari masjid ni. Dia lah suruh mari, kecek dengan email lagu mana dah Ustaz mari. Kata kawan takut tak berani nak mari. Duk mari Kota Baru ni balasah kecil-kecil ni besar ni. Geram kata nak mari lagu mana. Orang mana? Dia tu tak apa mari dia mari. Mari dengan dia Ustaz ni. Ustaz dengan dia. Jadi baik. Walau bagaimanapun Tuhan sebut dalam Quran lagi, perangai kita ni kena ada sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, wa nahnu lahu muslimun. Itu satu perangai. Jadi kita orang Islam, orang semayang ni, kadang-kadang semayang tapi perangai tak serupa orang semayang tu juga. Semayang tuan semayang, perangai kot lain. Tak ada. Wa nahnu lahu muslimun. Ini Tuhan sebut dalam Quran, perangai orang yang beriman kepada aku, orang yang takut kepada aku, maka dia bercakap dengan aku lagu ni, wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu, dan kami ini, lahu bagimu ya Allah, muslimun, kami serah kepadamu semua ya Allah. Ini kita kena serah Tuhan. Jangan kita serah kepada makhluk, jangan kita bergantungkan kepada makhluk. Segala jurusan kita, pekerjaan kita, amalan kita serahkan kepada Allah. Jadi bila kita serah Tuhan, maka Tuhan jagalah, Tuhan bimbinglah. Ya supaya kita juga kalau dia mau serah kawan, insya-Allah kawan cara. Jadi ayat kata apabila kita serah kepada dia saat ni tu, maka dia perasaan dia saat ni tu akan jaga dengan secara terbaik. Begitu juga Tuhan apabila hati kita serahkan kepada dia. Muslimun makna serahkan kepada Allah segala benda. Satu ayat lagi Tuhan sebut wa nahnu lahu abidun. Dalam Quran. Wa nahnu, dan kami ni
orang muslimin, orang mukmin semua ni ya Allah, lahu bagi kamulah abidun, kami beribadat kepadamu ya Allah. Jadi kita kena segala jurusan kita, segala pekerjaan kita saat ni itu, kita kena jadi ibadatkan kepada Allah. Jangan semayang saja ibadat. Mayang ibadat, orang lain bukan. Tak betul. Tak betul lagu tu. Perniagaan kita, pekerjaan kita, jawatan kita di tempat pekerja, pejabat kerajaan yang tempat kita kerja, semua saat ni itu orang panggil supaya jadi ibadat kepada Allah. Wa nahnu lahu abidun, menjadi ibadat kepada Allah. Termasuk juga masalah politik. Politik pun menjadi ibadatkan kepada Allah. Lebih itu kita nak cari ketua. Ketua kena semayang, ketua kena takutkan kepada Allah, barulah negara itu selamat. Kalau ketua tidak takutkan kepada Allah, dia bukan makan harta negara, dia gonggong makan. Itu tak ada sebab apa. Dia tidak takutkan kepada Allah. Orang-orang lagu ni yang Tuhan sebut juga dalam Quran, innama apa tu, innama nahnu mustahzi'un. Ini perangai-perangai orang munafik. Ya, orang munafik ni, ya orang selain seperti kita ni semayang, tapi dia perangai dia mengolok-olokkan, mempermain-mainkan. Innama nahnu mustahzi'un. Tuhan kecek dalam Quran perangai orang munafik ni dia pakai sesungguh juga. Orang munafik dia kata sesungguhnya kami duduk dengan buat kamu itu bukan kami nak ikut kamu, kami nak mengolok-olokkan kamu. Perangai dia lagi tu, kami nak mengolok-olokkan kamu, kami nak tipu daya kamu. Tu orang munafik. Lebih tu orang munafik ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia min asfal minan nar, Tuhan akan mempermasukkan dia dalam patak neraka, bawah pada orang kafir lagi. Orang kafir ni tak tahu apa dia, tak erti, dia sesat. Orang Islam hak munafik dia tahu semayang, dia pandai baca Quran, tapi mengolok-olokkan kepada Allah, mengolok-olokkan kepada orang yang beriman kepada Allah, mengolok-olokkan kepada orang yang baik dengan Allah. Perangai munafik ni dia ada udang sebalik batu. Kalau masa dia lemuh, dia torok, dia gosok belakang. Baru dia gagah, bermaharaja rela. Nanti tengok tak percaya. Dia panggil munafik, munafikin. Kemudian Tuhan sebut dalam Quran lagi, Allahu yastahzi'u bihim. Murasa mudah olok-olokkan, mudah memperolok-olokkan hukum Allah, mudah memperolok-olokkan orang yang beriman kepada Allah. Tetapi Tuhan kata sebenarnya akulah memperolok-olokkan kamu. Perangai muduk lagu tu, perangai muduk lagu tu sampai ke mati. Perangai dia duduk dalam keadaan memperolok-olokkan kepada orang yang beriman kepada Allah, memperolok-olokkan kepada hukum-hukum Allah. Habis Tuhan sebut akhir ayat, wa yamudduhum fi tughyanihim. Aku nak panjang umur buat ni. Dia rasa dia ada olok-olok tipu orang selain. Tuhan kata dak, bukan mung aku buat perangai mung jadi lagu tu. Sampai ke bila? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Aku nak panjang umurmu dalam keadaan mu duk kumpul dengan Tuhan semua. Ya dua Tuhan panjang umur ni. Ini kita baca Yasin kemarin ni 10 Syawal. Baca Yasin pertama supaya Tuhan saat ni panjangkan umur. Ni orang juh lagu tu. Orang hak juruhnya minta Tuhan panjangkan umur kita ni kerana kita rasa tak cukup lagi amalan kita. Kerana kita ni berasa salah lagi dengan Tuhan, nak minta bertaubat kepada Allah. Ya Allah, panjang umurku sikit ya Allah, panjangkan lagi umur ya Allah. Aku rasa tak cukup nak beli syurga-Mu ya Allah. Ini jenis orang yang baik. Sebab itu kita baca Yasin ada 10 Sya'ban saat ni tu. Walaupun Nabi tidak buat, tetapi benda itu comel. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau benda hak mu buat tu benda comel, dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, fa huwa indallahi hasanun. Maka kata Nabi, Tuhan pun ikut kata baik sama. Ini kita kena faham. Nak kata gaduh bid'ah dan sebagainya, ulama buat syak dah.
ada perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan itu comel. Man ra'a muslimun hasanan fa huwa indallahi hasanun. Kalau mu buat satu benda tu, orang Islam tengok kata benda mu buat tu comel, fa huwa indallahi hasanun, maka kata Nabi, Tuhan pun tu kata comel juga. Itu ya yang jadi baik saat itu. Jadi itulah perangai orang munafik. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Tuhan nak panjang umur dia. Panjang umur saat ni itu bukan nak ujar jadi baik. Bukan. Kerana Tuhan tahu hati dia dah. Hatimu ni jahat, hatimu ni karut betul. Agama yang kamu pegang itu, kamu tidak meyakini, kamu tidak orang panggil bersetuju apa yang Tuhan sebut dalam Quran. Jadi orang-orang munafik ni perangai dia lagu tu. Daripada dulu hingga sampai sekarang pun lagu tu lah. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Bukan Tuhan panjang umur nak jadi berjuruh dak. Panjang umur nak jadi kau jahat lagi, kau garuk mati dalam fi tughyanihim, mati dalam kufur. Ni banyak perangai-perangai manusia ia Tuhan panjangkan umur supaya Tuhan buat nyanyi lagi. Kerana hati daripada awal hingga sampai sekarang ni jadi lagu tu. Duk jadi tak comel. Duk jadi memperhinakan agama. Duk jadi memperolok-olokkan agama. Duk jadi tengok orang Islam yang baik, pakaian Islam yang baik, dia jeling dengan mata dia. Dia tak suka. Dia tak suka. Dia suka hak jenis model lagu lain. Ini orang munafik lagu tu. Kalau hak Eropah ni dia suka. Allah ni malah rasa. Di Turki dulu pernah halau ahli parlimen seorang keluar kerana muhajjabah, tudung muka. Di Perancis baru-baru ni tak suka ni orang tudung muka ni. Lah ni Tuhan kata, aku nak buat semua, mu tudung muka, tudung hidung belakang. Jatuh pun aku suruh tudung betina, aku suruh tudung Cina, aku tudung sial, betul-betul ni kena kutuk muka. Kadang-kadang pengurusi masjid marah. Katuk muka tu. Kena katuk belakang lah ni. Tutup. Kafir pun tutup. Islam pun tutup. Tuhan turun satu bala wabak penyakit ni. Dengan tidak berjumpa orang panggil, tidak berjumpa vaksin tu pun. Apa tu WHO tu mengatakan, tak tahulah. Nak sembuh ke tak tahu. Nak siar ke tak tahu. Terahlah tengok. Sampai bila cuba dengar berita. Duk menambah semua penyakit. Kalau gitu kita kena kuat kepada masjid. Kemah masjid ni. Kemah masjid. Tapi jangan mari masjid tak gereja, tak boleh dia buat jadual siap dah. Subuh, asar, maghrib, isya, apa lagi? 5 waktu kita kena datang sini. Lepas pada tu gilah kerja. Saya tak sukalah kerja. Tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Ni nak masuk bulan puasa. Bulan puasa jangan cuti kerja. Jangan cuti bulan puasa. Kau kuat lagi. Tuhan akan bagi ganjaran pahala kepada orang yang mengerja pada bulan puasa ni berganda-ganda. Begitu juga orang yang buat dosa dalam bulan puasa ni berganda-ganda Tuhan akan bagi dosa kepadanya. Kalau gitu Tuhan sebut dalam Quran saat ni, wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun. Mu kena jadi manusia, segala benda pekerjaan yang kamu buat saat itu bergantungkan kepada Allah, bergantungkan kepada Allah. Jadi ibadat semua kita ni ibadat belaka ni kita bahas sembahyang yang ibadat. Bukan, ya ibadat ni ada dua. Ada ibadat khususi, ni sembahyang, puasa, zakat, haji, tu ibadat khususi. Tak boleh dengar ni. Tetap orang Muslim. Tidak tu kalau dia tak buat ni, bukan, tidak termasuk iman. Iman tasdiqu bil qalb wal amalu bil jawarih. Aku nak kata mu beriman, mu percaya, mu buat. Kalau mu tak buat, bukan. Apa tak lagi kalau dia tak sembahyang? Ni masuk bulan puasa ni. Banyak juga habis haji. Puasa saja, sembahyang tidak. Maka Tuhan kata, aku tidak kesian belah kepada kamu yang kamu berok. Tak sian belah sikit habuk.
Kerana kamu puasa itu bukan kerana aku. Puasa kamu itu untuk masyarakat. Takut orang kata tak puasa, puasa. Nyanyi beri, letih beri. Jadi puasa kena sembahyang, boleh cukup 5 waktu. Sembahyang ni iman. Nabi panggil imanuddin, tiang agama. Faman taraka salah faqad hadamad din. Siapa tinggal sembahyang, maka dia sudah meruntuhkan agamanya. Tak boleh nak sembahyang. Jadi yang tinggal satu amalan yang nak bawa kita ni kepada syurga ni. Berapa orang mari ni? Yang banyak lagi tak mari. Hak mari ni hak Tuhan pilih syahadah ni. Kita kena banyak mengucap syukurkan kepada Allah yang Tuhan tanamkan keperasaan kita ni nak datang kepada masjid. Berapa banyak manusia yang tak ada perasaan. Tengok masjid jumud, ada puasa langsung, tak ada benih, tak ada puasa, duduk lagu tu. Tapi Tuhan sebut dalam Quran kal an'am, orang yang aku bagi otak, dia tak pakai otak. Kal an'am, seperti lembu, balhum adal, bahkan berat pada lembu lagi. Dia duduk makan tidur, makan tidur. Macam mana makan rezeki Tuhan? Sudah makan tidur. Ada bol lagu ni. Kalau duduk motor tua 2-3 hari tak tua hamak kelik. Pergi kelik kamu. Kerja tak, makan tidur. Berat lagu ni. Ini salah satu. Amo dah pergi ke masjid lah kecek lagu tu, dia nak marah. Bagaimana mungkin kita wayak betul dah itu. Jadi kita wayak sebenar. Salah satunya kita pergi semaya Jumaat ni kemah. Begitu juga tidak berapa hari lagi kita nak puasa. Puasa ni bahasa Arab dia panggil asyam. Dalam Quran ada 2 kalimah. Asyam, sama yasumu sauman. Kemudian ada ulama mengatakan asyam itu adalah dia orang panggil masdar sima'i daripada orang Arab. Orang Arab ni apabila nak puasa dia panggil siam. Sebab dalam Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman difardukan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana aku fardukan orang-orang yang sebelum daripada kamu berpuasa. Jadi puasa ni takrif dia ni imsak. Imsak makna tahan. Ini pada lurah ni kedua-dua makna kita kena pakai. Imsak makna tahan. Yang kita nak pakai lagu mana puasa? Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Hak ni ada pakai Allah ni. Tu banyak orang pakai. Puasa ni ialah daripada makan minum, daripada naik fajar sodik subuh tu ila ghurubi syamsi hingga jatuh matahari. Ini pakai ni. Hak pada lurah dia tak pakai. Jadi bila tak pakai pada lurah pun dah habis. Sama tara nak buka puasa dia tengok Hindustan dulu, mata tengok Hindustan. Sama tara nak buka puasa main haji dulu. Kedai kopi tutup belaka dah bila puasa ni. Tak kena cara mulut dia ni pula dah. Duk pakai sebab bulan lain. Bulan puasa tak boleh. Bulan puasa ni dia pertama berdosa besar dah bergana, yang kedua batal puasa kita, batal pahala tak ada, puasa letih free. Sebab dia panggil 2 istilah. Asyam yutlaqu 'alal imsak, iaitu betul-betul puasa ni dengan mana Tapi tu Tuhan sebut dalam Quran dalam surah Maryam Qala Allah Ta'ala, kata Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Tengok. Kata Siti Maryam, sesungguhnya aku bernazar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku nak berpuasa. Siti Maryam kata, aku nak berpuasa dalam 3,000, dalam 2,000 tahun lebih. Dekat 3,000 tahun. Ibu bagi Nabi Isa alaihi salam.
Dia sebut, Tuhan sebut dalam Quran, kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu sauman. Mentafsirkan oleh ulama ayu imsakan anil kalam, puasa Maryam itu ialah tidak bercakap. Tak bercakap ni puasa juga. Sebab kalau mulut kita ni telajak berang, habis. Apatah lagi kita mengumpat dalam bulan puasa, habis licin, tak ada langsung. Kalau gitu bulan puasa kena jaga benar. Mulut, mata, panca indera yang 5 nak kena beringat. Dalam bulan puasa ni rusak, tutup, nak jaga benar sebulan. Imsakun jidat tafri kita. Ni hadis je terang. Ayat Quran yang jelas yang Nabi sebut, Tuhan sebut dalam Quran dan Nabi sebut dalam hadis, jelas. Dua makna. Imsak mana tahan segala anggota. Mata tengok Quran, baca Quran, kena paling lagu tu, lawan nafsu, buka Quran baca. Kalau nak tengok juga teori, tengok benda-benda yang baik. Oh lah ni satu bahaya Yahudi ni pandai. Dia buat satu jenis nampak pada zahir cantik, ada berfaedah. Dalam faedah itu dia sudah makan lama dah, iaitu telefon. Makan masa Allah sejam 2 jam biasa tengok telefon, sedap, seronok, lebih pada teori lagi. Ada belaka dalam ni. Allah, Masya Allah. Ini pandai Yahudi. Tuhan sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi tidak reda, orang Nasara tidak suka sehingga kita turut dia. Turut sungguh. Masya Allah. Benda ni sebenarnya tak kena cara, tak ada beda. Kena cara, ada beda. Pandai-pandai kita. Ilmu yang kita kena pandai kelih. Sebab kalau tak kena cara, rugi masalah berjaya-berjaya. Ada dah orang taki dengan pisah kepada anaknya. Panggil anak, suruh dia ambil barang, tak pergi. Dia ni dah tengok telefon, pok jenis bekai, marah. Taki dengan bajak, bawa. Nak marah. Panggil tak dengar, tak mulut. Kena mulut, kena telinga, mata je duduk sini. Hei, saya pernah buka kedai nasi di Tanah Merah. Lama, 2 tahun. Buka kedai nasi. Muka lagu tu lah. Cari makan buat lagu. Mana tak? Ramai ustaz-ustaz kita masuk makan, bawa telefon. Isteri satu, dia satu. Makanan sudah datang. Dia tengah kita duk masak nasi ini, dia tengok dah. Jadi nasi kita tak makan ni, dia tak khabar. Kena pergi kosong belakang. Ya ustaz, makan dulu. Lalap sudah datang. Makan dah? Makan. Itu seronoknya. Kalau ustaz ada cara dia main, ada cara dalam agama-agama dia. Kadang-kadang ustaz pun telajak pergi benda haram pada. Nyak-nyak dah jadi aja kita. Ni bahaya. Ini. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, kamu jangan takut kepada aku main-main. Kamu kena takutkan kepada aku haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takutnya. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Apa yang Tuhan suruh kita teruskan, apa yang Tuhan larang sabar. Ini orang takut. Ini orang takut. Banyak lagi para ustaz kita duk gomak interest. Sama ada ulama menghukum kata darurah dengan sebagainya, tapi ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Aku halal kamu berniaga, tetapi aku haram kamu riba. Ini menjadi bakaran kita api neraka suatu hari nanti. Jelas nas qat'i dalam Quran. Tetapi kalau orang takut kepada Allah, dia tidak berani. Tetapi kalau orang tidak takut kepada Allah, dia kata cincai. Ni iman mantap. Tuan tengok sini. Tuan kelih sini. Lebih tu apa ni, orang ya sa'alunaka 'anir ruh.
Muhammad, Tuhan kata Muhammad sikit lagi orang tanya mu berkenaan dengan roh, berkenaan dengan hati. Maka mu kena jawab kulir roh min amri rabbi. Maka setengah ulama mengatakan roh dengan hati itu mutaradif, sama maknanya. Maka mu kena jawab kulir roh min amri rabbi. Hati dan roh itu bukan pekerjaan manusia. Aku tidak bagi manusia dia belajar tinggi lagu mana pun, aku tidak bagi dia pandai-pandai roh. Sabit itu Amerika puak-puak yang bijak di segi saiz dan teknologi ni duk kaji nyawa lama mana tak leh. Dia tak leh kalau pandai je kaji lama dah puak ni dia rajin. Ni hak buat vaksin ni. Kita tak pandai seorang buk. Puak dia duk buat lagu mana dia buat tak tahu. Cara nak menega boleh jadi. Kaya sungguh. Satu-satu negeri kena beli. Tak tahulah. Bukan sikit banyak benar pakai PT. Ni rakyat Malaysia ni 30 juta lebih. Kena ejection 2 kali. 1 kali duduk pula. 1 kali lagi. Berapa harganya kena bayar? Mahal. Satu perniagaan. Kaya buat dia. Tak ada berapa langsung dah. Mari penyakit, kau kaya lagi. Buat ubat, buat vaksin dan sebagainya. Maka kita pakailah. Kita kena turutlah apa yang diarahi oleh doktor. Maka kita kena terima. Jangan kita kata, ni semaya lagu ni Nabi tak suruh ni, Nabi tak ada ni. Itu ada juga ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita bodoh. Oleh Nabi tak suruh lagu ni tak suruh lagu ni. Nabi suruh perapat. Tak betul. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tuhan kata mu kena tanya orang pandai kalau mu tak tahu. Maka Tuhan hantar wabak ni dalam keadaan berjakit beripung. Maka beripung itu tak boleh. Haram dari segi hukum pula haram pada. Sebenar kalau mengikut kajian tak bagi lagi hadis mai jemaah ni. Sebab beripung. Tapi orang kita saat ni kan, tak boleh lah. Jadi dia ambil hati buka. Kalau sebenarnya kalau mengikut hak penyakit ni tak boleh lagi. Dah menambah. Jadi tarikh penyakit ni beripung kena lalu. Dan kita nak pandai-pandai tak boleh. Apabila mufti itu sudah petua, negeri-negeri itu mufti sudah petua, maka siapa dia yang pandai sekali mempetua kata dah lagu ni batal dah. Batal. Dia kena batal, kena turut mufti. Kena turut apa yang dipetua oleh majlis seluruh negara ni. Petua yang dipetua oleh mufti, hak lain batal kena ikut. Maka semua ni daripada menteri jabatan Perdana Menteri dan diarahkan semua kepada mufti-mufti negeri, maka wajib kita kena patuh. Kena turut segala benda macam mas segala benda ni. Jadi kadang-kadang orang tak tahu dia kata tu. Dia kata tak boleh, tak ada pasal Nabi tak ada lagu ni macam-macam. Itu tak betul. Haram, dia tidak taatkan kepada ketua, maka hukumnya sudah jadi haram. Masa habis dah. Jadi nak tengok semaya tarawih tak ada. Nanti main ustaz. Kita tengok lagu ni lah. Semaya tarawih ni tak payah. Yang buat 8 rakaat mutawatir. Yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang buat 20. Kata setengahnya Nabi buat juga 20. Tetapi bahasa 8 rakaat Nabi balik sambung di rumah. Macam kena setengah moga hadis yang lama. Benar ni berkhilaf di antara ulama. Yang buat 20 yang dibuat oleh Khalifah Ar-Rashidin ialah Umar, Uthman dan Ali. Tidak jadi masalah. Cuma khilaf di hak 8 ni sikit je. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lagu mana? Kata hadis ceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi buat 11 rakaat pada bulan Ramadan. Dan pada bulan lain pun Nabi buat 11 rakaat juga. Hadis ni jadi masalah sikit. Jadi tidak ada beza lah hak 11 rakaat pada bulan Ramadan, hak 11 rakaat pada bulan yang lain. Tidak ada beza lah. Jadi setengah ulama hadis mentafsirkan, bukan nak kena hak tarawih itu, nak kena pergi kepada sembahyang malam. Sebab Siti Aisyah kata Siti Aisyah, Nabi sembahyang tarawih pun Nabi sembahyang tidak tambah 11 rakaat pada bulan Ramadan dan pada bulan yang lain.
wa ghairihi, dan bulan yang lain. Jadi apa bezanya pada bulan Ramadan dengan bulan yang lain? Itu di antara khilaf di antara ulama. Walau bagaimana pun 8 rakaat hadis pun sahih, 20 rakaat hadis pun sahih, maka kedua-dua kita boleh buat. Tapi kalau kita nak buat 8, bacalah panjang sikit. Lama buat 8 rakaat, baca muqaddam qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid, 5 minit kelik. Baca panjang sikit. Ini dikhilaf di antara ulama bawah ni. Baca panjang sikit. Kalaulah 8 rakaat, baca surah tu panjang sikit. Ni kita kena fikir juga orang belakang kita tu. Orang tua-tua saat ni dia nak ibadat, kadang-kadang dia tak awak berdiri lama-lama, duduk pun dah panjang sebagainya. Dia kena fikir. Jadi kalau 8 rakaat, kita panjang sikit baca. Kalau 20, sederhana bacaan kita. Dia panjang sangat sebab kita lebih hak 8 rakaat ni lebih dibaca panjang. Pahala tu boleh dari sisi bacaan. Hak 20 lebih pahala di segi rakaat. Bergerak geri kita saat ni tu. Tuhan ni adil. Kalau gitu 8 rakaat, 20 rakaat, betul boleh buat belaka kedua-dua, tak usah jadi masalah khilaf. Dalam kitab ni bersebut dan sebagainya. Pak mazhab hatta Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan sembahyang tarawih itu 36 rakaatan ghairul witri. 30 rakaat. Imam Malik buat 30 rakaat, baca pendek. Sebab rakaat banyak dah. Jadi kesimpulan kitanya ialah 20 pun buatlah. Baca jangan panjang sangat, sederhana. Hak 8 baca panjang sikit kerana rakaat tu pendek. Itu pandai-pandai ti imam, pandai-pandai imam, supaya kita nak menseimbangkan bacaan kita, masa lama kita dengan makmum itu. Sebab amalan ni kena jadi halawa, kena manis. Dan kita buat amalan duk geliat, oh lambat tu minit gawe tak ada. Jadi amalan ni kena ada halawa, kena ada kemanisan. Sebab kita makan nasi lalu Allah sedapnya, ni makan nasi duk kebal tak lalu tak lagi. Tuhan dah kelih amalan kita saat ni tu. Jadi kita nak buat amalan saat ni tu supaya makmum kita saat ni tu jadi sedap amalan. Maka tuan-tuan imam saat ni tu kita mensederhanakan bacaan. Di sini buat 8 ke buat 20? 20. Bagus. Bacaan saat ni kita kecil sikit dah gitu. Kecil sikit, ada juga terpanjang tu. 8 buat ada. Tidak dia gile. Atas ni 8. Harus lagi 20. Hari dia buat lagi tu. Ada juga pandai-pandai. Kamanya 8 pun sah betul, 20 pun sah. Yang tak ada sah tak bagi buat langsung. 8 dah buat, 20 dah buat. Ni tak pakai kerja. Puasa tak? Puasa. Mayan dah dak kosong buat ni. Tak boleh berapa dia. Baik. Amun nak buat sekarang ni sebagai mukaddimah. Tu terserahlah kepada TMA. Jadi kalau boleh mari ke sebulan sekali lah. Jadi itu terserah kepada Ustaz Zul lagu mana dia nak kecek dengan TMA. Serah pada dia lah. Kalau juga kita boleh berjumpa pula dia. Kalau jadi nikah boleh jumpa pula. Kalau tak jadi tak jumpa lah. Baik, kita berdoa kepada Allah supaya Tuhan saat ini itu ialah menyelamatkan tetap ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Baca sama doa ni. Ya Allah, tetapkanlah hatiku kepada agamamu ya Allah. Tetapkanlah hati kepada agamamu ya Allah. Itu kita nak lagi tu. InsyaAllah kalau ada tersalah ataupun tersilap, meminta banyak-banyak lah. Kerana amo kecek lagu tu lah. Perangan awak lagu tu kecek, jadi kadang-kadang tu jadi buah pelolo. Maaf dia insyaAllah. Kalau ada tersalah silap meminta banyak-banyak. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.